soalan 1 dia bilang Raja 1 menunjukkan suatu fungsi hash. Jadi nombor 1 dia minta nilai n yang ini. Jadi dari sini kita tahu ini x dan ini y. Ini objek dan ini image. Dari gambar raja kita dapat negatif 2 kuasa 2 tolak 1 sama dengan 3. 2 kuasa 2 tolak 1 pun sama dengan 3. 4 kuasa 2 tolak 1 sama dengan 15. Jadi kita buat macam ni. 6 kuasa 2 tolak 1 sama dengan 35. Dapatlah M tu sama dengan 35. Untuk soalan 2 dia bilang menggunakan tata tanda fungsi hash x ni, ungkapkan hash dalam sebutan x. Jadi kita tahu dia punya x tadi kuasa 2 tolak 1 dapat dia punya y. So tulislah hash x sama dengan x kuasa 2 tolak 1. Untuk soalan B dia bagi fungsi dan fungsi gubahan dia f2 dengan keadaan m dan n ialah pemalar dan m lebih besar daripada kosong. So dia bilang cari nilai m dan nilai n. Untuk cari nilai m dan nilai n kita buat dari persamaan fungsi yang ini, kita jadikan dia f2x. Masukkan jar ini ke dalam x ini untuk dapat f2x. Jadi dapatlah f2x sama dengan m kuasa 2x tambah mn tambah n. Untuk cari nilai m dan nilai n, kita bandingkan persamaan ini dengan persamaan ini. So sini kita tahu dia punya x 36, sini x dia m kuasa 2. So kita bandingkan m kuasa 2 sama dengan 36. So m sama dengan plus minus punca kuasa 36. Dapatlah m sama dengan 6 sebab dia bilang sini m lebih besar daripada kosong. Untuk cari n, kita guna nilai yang pada x ni, mn tambah n sama dengan negatif 21. Jadi m kita tahu sudah 6n tambah n sama dengan negatif 21. Sini dapat 7n sama dengan negatif 21, dapatlah n sama dengan 3. Okey, untuk soalan nombor 2 dia bilang diberi negatif 4 ialah salah satu punca. Jadi kita tahu negatif 4 ni dia punya x. Bagi persamaan kuadratik 3 dalam kurungan x tambah hash kuasa 2 sama dengan 75. Dengan keadaan hash ialah pemalar, cari nilai-nilai hash. Jadi kita masukkan jar negatif 4 ni ke dalam x yang ini untuk cari nilai hash. Kita buat macam ni, dapatlah 3 dalam kurungan negatif 4 tambah hash kuasa 2 sama dengan 75. Jadi kita kasih selesai, cari x guna kaedah pemfaktoran. Dapatlah persamaan dia macam ni, hash kuasa 2 tolak 8 hash tolak 9 sama dengan kosong. Tekan kalkulator, dapatlah hash sama dengan 9 dan hash sama dengan negatif 1. Inilah nilai-nilai hash. Untuk B, dia bilang jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik yang ini, bentukkan persamaan kuadratik dengan punca baharu 1 per alfa dan 1 per beta ni. Untuk bentukan persamaan, kita mesti cari daripada HTP dengan HDP. So dari sini kita boleh tahu A dia 1, B dia negatif 3 dengan C dia negatif 5. Jadi untuk cari HTP, hasil tambah punca
sama dengan negatif B per C. Jadi untuk persamaan kuadratik ini dapatlah HDP dia sama dengan 3. Untuk HDP, hasil darab punca sama dengan C per A. Jadi C dia negatif 5. Dapatlah HDP dia sama dengan negatif 5. Lepas tu untuk buat persamaan kuadratik dengan punca-punca baharu, kita buat satu lagi HDP. 1 per alfa tambah 1 per beta. Dapatlah alfa tambah beta per alfa beta. Jadi masukkan nilai yang kita sudah dapat dari sini. Alfa tambah beta sama dengan 3. Alfa beta sama dengan negatif 5. Masukkan jarak di sini 3 sama dengan negatif 5. Dapatlah jawapan dia negatif 3 per 5. Untuk cari HDP baru, 1 per alfa ni darab 1 per beta, dapatlah 1 per alfa beta. Jadi macam tadi juga, masukkan nilai alfa beta tu sama dengan negatif 5. Dapatlah negatif 1 per 5 dia punya HDP baru. Kita tahu formula dia X kuasa 2 tolak HDP X tambah HDP sama dengan 0. Jadi dapatlah X kuasa 2 tolak dalam kurungan negatif 3 per 5 X tambah dalam kurungan negatif 1 per 5 sama dengan 0. Jadi kita nak mahu dia punya persamaan ni ada pecahan. Kita boleh juga kasih darab semua dengan 5. Dapatlah 5x kuasa 2 tambah 3x tolak 5 sama dengan 0. Untuk soalan 3, dia cakap Raja 3 menunjukkan graf fx P sin 2x tambah Q untuk julat ini. X lebih kecil daripada 0 and lebih kecil daripada 180 darjah. Dia bagi gambar raja and PQ masing-masing ialah titik maksimum and min. Ini maksimum, ini minimum. So A, dia suruh cari nilai P and nilai Q. P ini sama Q ini. So abaikan ini, kita jadikan dia satu garis lurus yang boleh kita jadikan dia sebagai kosong. Sebab sini kita tahu kosong and dia tidak kena pun mana-mana garisan dalam bentuk ni. So buatkan dia seperti gini. Kita tahu macam mana kita tahu sini ialah kosong. So 7 tolak 4, so jadilah 3. So maksudnya sini dia 3, sini dia kosong. Bentukan graf, jadi dia akan jadi begini graf dia. N sebab dia ada tambah Q kan, ini pun kita tengok graf dia sebabnya sini kosong, dia terturun. So maksudnya daripada graf tu spotnya sini, dia akan turun pergi sini. Macam mana kita tahu? So first kita buat graf dia begini. Kita tahu sini kosong. Macam mana 3 ni boleh jadi 7? Sebab titik max dia 7 kan. So dia tambah 4. Tengok 3 tambah 4 sama dengan 7 kan. So kalau dia tambah 4, ini confirm akan turun ke bawah. So dia akan jadi seperti graf gini. So di mana kita tahu Q dia ialah 4. So untuk cari P, dia tanya amplitude. Tengok yang first yang ini, kita tahu amplitude dia ialah 3.
So P kita tahu ialah 3. Soalan B dia suruh minta koordinat P and Q, and P dia sama Q dia kita tahu ialah titik maksimum and minimum, di mana P dia ialah maksimum and Q dia ialah minimum. So yang first tadi tu kita buat graph dia and satu bilangan pusingan, and dia punya ujung dia ialah, tengok sini, 180. So kurang dari separuh daripada 180 kan 90. So sini ialah 90. So sini kita tahu ialah 135. So kalau 90 ialah full, so bahagi 2 kita tahu sini 45. Itulah kita dapat tengok dekat sini. Tengok sini 45. Sini ialah 135 darjah. So dia suruh cari P sama Q ni. So senang je lah mencari. Macam Q ni kita tahu dia ialah 45 darjah, and Y dia ialah 7. Untuk Q pula ialah 135 untuk X dia, and untuk Y dia kita tahu 1. Kenapa kita tahu sini 1? Sebab tadi kan yang ini spotnya dekat sini kan, kalau sini ialah kosong, so dia akan terturun pergi sini. Dia akan terturun pergi sini. So sini 1, sini 2, sini 3, sini 4, sini 5, sini 6, sini 7. So kita tahu dia punya ialah titik minimum dia 135 darjah and 1. So itulah jawapan untuk soalan number 3 tu. Okey, untuk soalan 4 dia cakap Melvin diberi seutas dawai dengan panjang 14.04 meter. Dia memotong dawai itu kepada beberapa bahagian, dan setiap bahagian akan dibengkokkan untuk membentuk satu segi 4 sama. So maksudnya ini ialah perimeter. Raja di bawah menunjukkan 3 buah segi 4 sama. Yang pertama yang dibentuk oleh Melvin. So dia suruh cari bilangan segi 4 yang boleh dibentuk oleh Melvin. So dia tanya bilangan N dia berapa boleh Melvin buat. So kita tahu untuk first 3, sebab dia cakap sebagian dibengkokkan untuk membentuk segi 4, so perimeter dia kan. So tambah jadi 3, so 12. Ini juga sama, dia akan jadi 28, and ini 44. So bentukkan begini, and then masukkan dalam rumus N per 2 dalam kurungan 2E tambah N tolak 1 di tutup kurungan. So kita tahu E dia ialah sebutan pertama dia ialah 12, and D ialah beza sepunya dia. Beza sepunya kita boleh dapat daripada 44 tolak 28 ataupun 28 tolak 12. So kita akan dapat 16. Dia suruh cari N. N ialah bilangan yang berapa boleh Melvin bentukkan. So masukkan je N per 2 dalam kurungan 2 darab 12 tambah dengan N tolak 1 darab dengan 16 tutup kurungan sama dengan 1404. Kenapa dia 1404? Sebab dalam soalan dia bagi dalam meter, and dalam dia punya perimeter ni dia bagi dalam cm. So kita gunalah perimeter yang dia bagi dalam cm. So tukarkan ini kepada cm, dia akan dapat 1404. So selesaikan and buat dalam bentuk kuadratik,
And menggunakan kalkulator kita akan dapat N sama dengan 13 sama N sama dengan negatif 27/2. So, N sama dengan negatif 27/2 ni kita ignore. Sebab dia ada negatif, itulah kita ignore. Okey, untuk soalan nombor 5, dia suruh ungkapkan Y dalam sebutan X. Tapi di paksi Y dia kita tahu dia XY dan di paksi Y dia tengok sini ialah 1/X. So, first cari nilai M, keturunan dia. Di mana kita tahu Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1, kita akan dapat M. So, guna ini ialah X2, Y2, X1, Y1. So, masukkan je 4 tolak 1 bahagi dengan 8 tolak 4. So, kita akan tahu 3/4. So, ini kita anggap dia sebagai Y besar. Ini kita anggap X besar. So, dia Y sama dengan MX plus C kan kita tahu. So, Y kita tahu sudah ini. X besar pun kita sudah tahu ini. M kita sudah tahu 3/4. So, yang belum kita tahu ialah C. So, untuk cari nilai C, masukkan je ambil mana-mana titik. So, saya mengambil 8 sama 4. So, masukkan je di X besar dia, kita tahu ialah Y besar dia 4, masukkan. So, di X besar dia, kita tahu ialah 8, masukkan. Dapat C kita ialah negatif 2. So, buat persamaan XY sama dengan M kita tahu ialah 3/4. So, 3/4 dalam kurungan X besar kita tahu ialah 1/X. So, masukkan je 1/X tolak pintasan Y kita ialah negatif 2. So, masukkan je negatif 2 situ. So, ini darabkan masuk ke dalam sini. So, kita akan dapat 3/4X tolak 2. So, dia mau ungkapkan Y, tapi sini masih ada XY. So, bahagikan je semua ni dengan X. So, sini kita akan bahagikan dengan X, jadi 4X kuasa 2. Sini kita akan bagi dengan X. So, itulah dia akan jadi Y sama dengan 3/4X kuasa 2 tolak 2/X. Itulah jawapan untuk 5E. Okey, untuk soalan B, dia bagi pun boleh ubah persamaan dia. Y sama dengan PX tolak Q kuasa 3. So, dia bagi graf macam ni. Dia suruh cari nilai P sama nilai Q dia. So, abaikan. Ini ni abaikan. Anggap jadi tidak. First, cari dulu dia punya hubungan persamaan ini untuk graf ni. So, memang first kita akan cari nilai M. Masukkan. Ini kita akan dapat negatif 5/4. So, Y besar sama dengan M X besar plus C. So, C kita sudah tahu dia punya pintasan Y ialah 5. So, M dia pun kita sudah tahu negatif 5/4 kan. So, bukan je Y besar dia, sini Y besar, sini X kecil, sini kita sudah jumpa M dia, and dia punya pintasan dia kita sudah jumpa 5 tadi. So, dia mau Y jadi soalan. So, X ni kita mau buang, so darab je dengan X dengan semua ni. So, kita akan dapat Y sama dengan negatif 5X kuasa 3/4 tambah dengan 5X. So, tengok dalam soalan. Ini kan kuasa 3, kita tahu sini kuasa 3 juga. So, kita tahu Q dia ialah 5/4. And P dia kita tahu ialah 5. So, sebab itulah jawapan dia. P sama dengan 5 and Q sama dengan 5/4. Itulah jawapan untuk soalan nombor 5. Okey, untuk soalan 6. Dia bagi menunjukkan package harga yang ditawarkan untuk 3 jenis makanan, iaitu burger. Burger kita label as X, nasi lemak sebagai Y dan kek sebagai Z. Jadi dalam gambar ni kita boleh nampak yang kotak first ni
Berge ada 1, X, Y pun 1, Z ada 2. Sama dengan RM25. Jadi dari gambar ni kita boleh dah buat persamaan. So persamaan first X tambah Y tambah 2Z sama dengan 25. So second 2X tambah Y tambah Z sama dengan 20. So third X tambah 2Y tambah Z sama dengan 19. Jadi daripada persamaan satu ni kita dapat X sama dengan 25 tolak Y tolak 2Z. So dalam persamaan ni kita boleh label as persamaan keempat. Persamaan keempat ni masukkan kedua persamaan ini ni. Jadi masukkan persamaan keempat ke persamaan kedua, dapatlah negatif Y tolak 3Z sama dengan negatif 30. Kita label as persamaan kelima. Lepas tu masukkan persamaan keempat tadi ke persamaan ketiga yang ini, dapatlah Y tolak Z sama dengan negatif 6. Label as persamaan ke-6. Jadi daripada persamaan ke-6 kita boleh dapat Y sama dengan Z tolak 6. Label as persamaan ke-7 dan masukkan persamaan ke-7 ni ke persamaan ke-5 untuk cari nilai Z. So dapatlah Z sama dengan 9. Lepas tu masukkan Z sama dengan 9 ke persamaan ke-7 untuk dapat nilai Y. Jadi dapatlah Y sama dengan 3. Dan untuk cari X, kasih masuk dalam persamaan keempat ni nilai Z dengan nilai Y. Jadi dapatlah X sama dengan 4. Jadi kita boleh tahu tadi burger ialah X, nasi lemak ialah Y dan kek ialah Z. Jadi harga burger ialah RM4 dan nasi lemak ialah RM3 dan kek ialah RM9. So untuk soalan 7, dia cakap terdapat 13 orang murid yang gemar selesaikan teka-teki. Mereka berjumpa antara satu sama lain untuk menyelesaikan teka-teki tersebut. Dan pada perjumpaan pertama, mereka saling bersalaman antara satu sama lain. Dia suruh cari bilangan persalaman yang berlaku jika kesemua mereka bersalam antara satu sama lain. So, bersalaman antara satu sama lain. So, orang mesti akan bersalaman, dua orang tu salam satu sama lain. So, kita tahu dia ada 13 orang dan bersalaman antara satu sama lain. So, 2. So, 13 si 2 kita tahu 78. So, jumlah bersalaman yang berlaku ialah 78. Yang B pula dia cakap cari bilangan cara bersalaman jika 3 orang saling mengenali antara satu sama lain dan mereka tidak bersalaman. Di sini kita tahu mereka tidak bersalaman. 3 orang tu dia saling kenal antara sama lain tapi dia tidak bersalaman. So 2 bersalaman kan. So 3 si 2 kita dapat 3. So ini jumlah bersalaman kesemuanya. Dia cakap mereka tidak bersalaman. So maksudnya tolak 78 ni yang full bersalaman. Semua orang bersalaman antara satu sama lain. Lepas tu tolak dengan 3 ni. Mereka tidak bersalaman. So kita dapat jawapan 75. Itulah jawapan untuk soalan nombor 7. Okey, untuk soalan 8 dia bagi untuk soalan 8 dia bagi sebuah semi bulatan. Lepas tu diberi panjang lengkok PQ ni sama dengan 9. So sini 9 dan perimeter POQ ni kita tahu dia punya perimeter 19. Jadi kalau sini 19 tolak 9 tinggal 10. Jadi sini 5. Sini pun 5. Dia bilang cari nilai theta dalam darjah. Jadi dia sudah bagi panjang lengkok di sini. Kita buat secara rumus panjang lengkok cari dia punya theta. S sama dengan J theta. Jadi sudah jadi dia 5. Jadi tulislah 9 sama dengan 5 dalam kurungan theta. Jadi dapatlah theta sama dengan 9/5
rad. Ini baru rad diminta dalam darjah. Jadi tukarlah rad kepada darjah dengan darab 180 per pi. Pi dia 3.14, dapatlah 103.12 darjah. Okey, untuk soalan B, dia bilang cari perimeter sektor QR. Dia mau sektor yang ini. Kita cari dia punya panjang lengkung. Sebab kita tahu sudah jari dia 5. Sini pun 5. Dengan cari dia punya sini melalui yang ini. Kita buat 180 tolak yang ini, dapatlah yang ini kan. Jadi di sini dia 76.88 darjah. Jadi kita cari QR. Kita guna rumus S sama dengan J theta. Jadi ini jari dia, ini theta. Darjah tukar pergi rad dulu, barulah dapat jawapan 6.71 cm. Lepas tu untuk cari dia punya perimeter, tambahlah dia punya ini dengan ini, dapatlah 16.71 cm. So untuk soalan nombor 9E, dia cakap pelajar 9 menunjukkan lokasi rumah Ravi dan sekolah yang dilukis pada saat chart test. Ravi berjogging dengan jaraknya dari rumah adalah 2 kali ganda jaraknya dari sekolah. So dia suruh cari persamaan pergerakan Ravi. So daripada sini kita boleh tahu rumah pergi tempat jogging adalah sama dengan 2 kali ganda jogging pergi sekolah. So menggunakan rumus jarak, kita boleh dapatkan persamaan dia. Anggapkan tempat Ravi itu ialah X1 sama Y1 untuk ini. Untuk titik yang kedua dia kita guna rumah Ravi 4, 3 sama dengan 2. Titik yang pertama ialah tempat jogging dia XY lah kan. Yang titik yang kedua dia kita guna titik sekolah. So ini selesaikan yang ini dulu. Dia akan dapat Y kuasa 2 tolak 2Y tambah 1 tambah X kuasa 2 tambah 4X tambah 4. Sebab ini nih kita darab dengan 2, ini darab 2. So ini pun akan darab 2. Itulah dia jadi gitu. Yang bagian sini pula 2 kuasa 2 4 lah kan. Ini selesaikan, jadi dia akan jadi Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9 tambah X kuasa 2 tolak 8X tambah 16. So selesaikan dia and pindahkan dia pergi satu tempat je. So saya pindahkan ini ke sebelah sini. So dia akan jadi 3X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tolak 36X tolak 22Y tambah 95 sama dengan 0. Itulah persamaan yang kita dapat untuk soalan 9E. Untuk yang B pula, jika paksi X merupakan sebuah leburaya, adakah pergerakan Ravi tersebut menyentuh leburaya tersebut? Dia suruh tunjukkan jalan kira. So maksud dia tanya pergerakan Ravi itu sentuh ke bagian sini, bagian X ni. So tukarkan dia Y kepada 0. Masukkan je Y itu 0 menggunakan tadi ini. Lepas tu kita akan dapat persamaan 3X kuasa 2 tolak 36X tambah 95 sama dengan 0. So menggunakan rumus B kuasa 2 tolak 4AC. Masukkan je ini B kita, ini A kita, ini C kita. Masukkan je, dia akan dapat 156. So 156 ni kan lebih daripada 0.
So, maksudnya pergerakan Rabi itu menyentuh jalan raya pada dua tempat yang berbeza. Untuk soalan nomor 10, dia cakap diberi bahwa fx 5x kuasa 2 bahagi dengan x tolak 3 dan x dia tidak akan sama-sama 3. Dia suruh cari nilai f prime 1. So, yang 5x kuasa 2 ni jadikan sebagai u, and x tolak 3 ni jadikan dia sebagai v, and cari dia punya u prime sama v prime dia. So, guna rumus v u prime tolak u v prime bahagi dengan v kuasa 2. Masukkan, dia akan dapat ini 5x kuasa 2 tolak 30 per dengan x tolak 3 kuasa 2. Dia cakap dia suruh cari nilai f prime 1. So, kasih masuk je x tu kepada 1. Dia akan dapat jawapan akhir dia negatif 25/4. So, untuk B pula, dia cakap diberi y 5x tolak 1 kuasa 3 dan kadar perubahan x ialah 4 unit S negatif 1 bagi setiap masa. Dia suruh cari kadar perubahan y apabila x 1. Kita tahu sini kadar perubahan x. Kadar maksudnya dx per dt dia ialah 4 unit S negatif 1. So, ini nih bezakan dia, jadi kan dy dx sama dengan ini, dia turun ke bawah. So, 5x tolak 1 ini minus 1, and ini nih bezakan juga di bahagian dalam dia. So, bezakan dalam dia akan jadi 5. So, 3 ni darab dengan 5 jadi 15. Ini nih tidak payah tukar, biarkan jadi begitu. Lepas tu cari kadar perubahan y apabila x 1. So, masukkan x 1 di sini. So, kira guna kalkulator kita akan dapat 240. Tapi itu bukan jawapan, sebab dia minta kadar y, kadar perubahan y. So, dia minta dy per dt. Sini kita dapat dy per dx dia, and kita tahu dalam soalan dia bagi dx per dt. So, kita boleh menggunakan hukum rantai, di mana dy per dx darab dengan dx per dt, dia akan dapat dy per dt. Sebab dx ni boleh cancel each other. So, masukkan je nilai yang kita dapat tadi, 240 darab dengan 4. So, dia akan dapat 960 unit S negatif 1.
Yang B pula, dia cakap sini, jisim pekerja di sebuah pusat beli belah bertaburan normal dengan min dia 70. Sisian piawai dia 25. Jisim yang lebih 100 kg dikelaskan sebagai terlebih berat. So, Roman 1 dia suruh cari kebarangkalian bahwa jisim pekerja itu di antara 70 kg dan 60 kg dan 75 kg. So, kita tahu ini X. So, buat graf loceng X. So, mana-mana di tengah-tengah ni ialah dia punya min. So, mana-mana dua ni dia punya garis jak mana-mana. Untuk kita tahu dekat sini ialah 75 dan sini 60. Tapi 60 tu mestilah kurang daripada 70 kan. Dan 75 tu mestilah lebih daripada 70. So, kita kena cari graf Z dia. So, guna aja rumus Z sama dengan X tolak dengan min per dengan sisian piawai. So, kita akan dapat di 75 0.2, di 60 negatif 0.4. Soalan dia minta diantarakan, tapi yang di graf di jadwal tahu kebarangkalian tu dia hanya akan bagi bahagian belakang ni je, tepi-tepi dua ni. Tengah ni yang kita mau cari ni dia tidak akan bagi. So, 1 tolak dengan bahagian sini dan sini. So, tolak je, kita akan dapat 0.23468. Okey, untuk yang Roman 2, dia cakap didapati bahawa 75 orang pekerja terlebih berat. Dia suruh cari bilangan pekerja dalam pusat beli belah itu. And yang first soalan tadi dia sudah bagi tahu 100 kg itu lebih berat. So, 100 kg lebih daripada sini ni ialah berat. Terlebih berat lah. So, kita tahu ini X kan. So, sama juga cari graf Z dia. And kita akan dapat 1.2. Guna kalkulator, kita tahu bahagian sini ni ialah 0.1171. Lepas tu kita kena cari juga bahagian sini sebab dia mau jumlah keseluruhan bilangan pekerja tu kan. So, bahagian sini ni kita dapat 0.8849. So, guna cara nisbah untuk cari X dia 25 per X. X tu ialah jumlah bilangan pekerja dekat sini. Lepas tu bahagian atas sini mestilah yang sini punya sini kan. Lepas tu bawah dia pun sama. Lepas tu darab silang je, X tu akan dapat 192. So, 192 ni kan bahagian sini je. Dia mau bilangan keseluruhan sini ni. So, tambah je dengan bilangan yang lebih berat tu. Kita akan dapat 217. Okey, untuk soalan 12, dia bagi sebuah segitiga ABC dengan bagi tahu AC 2A dengan AB sampai dengan 8B. Jadi dia minta BC dalam sebutan A dan B. Jadi kita mau pergi BC, kita lalulah BA pergi AC. Jadi di sini dia bagi tahu A pergi B kan. Jadi kalau BA kita kasi negatif 8B tambah AC 2A dapatlah 2A tolak 8B. Untuk B diberi AB sama dengan 4 dB. Maksudnya di sini 1, di sini 3. Dia punya ratio.
Jadi lepas itu dia bagi tahu BE sama dengan EC. Maksudnya sini sama nilai dia. Cari DE dalam sebutan AB. Jadi untuk cari DE kita pergi DB tambah BE. Jadi DB kita tahu 1/4 AB. Sebab sini tadi 1, sini tadi 3. Tambah 1/2 BC. So kita tahu dia sama. Dapatlah kasih masuklah 8B dengan BC yang kita sudah dapat di sini tadi. Jadi dapatlah DE sama dengan A tolak 2B. Oke, untuk soalan 13 dia suruh selesaikan ini. So 9 ni kita boleh kasih puncakan dia. So 2 tu akan darab dengan 1/2. So 2 ni akan jadi 1. Ini 7 ni kita akan naikkan dia ke atas. 6 pun kita akan naikkan ke atas supaya kita boleh jadikan blok tu di luar. So dia akan jadi blok 3 dalam kurungan 3x tambah 4 tolak dengan blok 3x kuasa 7 tambah dengan blok 3x kuasa 6. Kita tengok di sini blok 3, blok 3, blok 3. So kita boleh jadikan dia di luar. Lepas tu dalam kurungan, siapa positif dia akan di atas, siapa negatif dia akan di bawah. So siapa positif 3x tambah 4 darab dengan x kuasa 6. So kita akan bahagikan dia dengan x kuasa 7 ni. Blok 3 dia akan pergi sebelah sini. So dia akan jadi 3 kuasa 2. So 3 kuasa 2 kita tahu jadi 9. So log tu jadi tiada sudah, kena buang sudah. So yang ini kita boleh potongkan dia. So dia akan jadi 1. Ini dia akan jadi tiada sudah. So kita dapat yang ini 3x tambah 4 bahagi dengan x sama dengan 9. So x ni dia akan pergi sebelah jadi 9x. So selesaikan dia, x kita dapat 2/3. Yang untuk B pula dia cakap ukuran panjang daun teh hijau diberi sebanyak punca kuasa 50 mm, punca kuasa 18 mm dan punca kuasa 8 mm. Dia suruh kirakan purata panjang. So kita tahu purata ini bahagi dengan bilangan dia kan dia 3 aja, so bahagi dengan 3. Yang punca kuasa 50 ni kalau tekan kalkulator kita akan dapat 5 punca kuasa 2. Ini pun 3 punca kuasa 2. Yang ini pun dia akan jadi 2 punca kuasa 2. So kita nampak punca kuasa 2, punca kuasa 2, punca kuasa 2, punca kuasa 2. So ini boleh kasih jadi dia di bahagian dalam kurungan ini tambah ini tambah ini. Sini dia tambah ajakan. So kita boleh tambah aja dia. So dia akan jadi 10 punca kuasa 2 bahagi dengan 3. So itulah jawaban untuk 13. Soalan 14 dia bagi satu sisi 4 ABCD dengan garis lurus AB berserenjang dengan garis lurus AD. Maksudnya di sini sudut 90 darjah. Jadi A dia minta persamaan garis lurus AD. Jadi dia minta persamaan garis lurus ini. Untuk cari persamaan dia, kita cari dulu kecerunan yang di sini sebab nilai D ni tiadakan dia punya titik. Untuk cari kecerunan yang MB itu kita buat macam biasa. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi kasih masuk nilai titik-titik ni, dapatlah 1/2 dia punya kecerunan MA. Jadi untuk cari kecerunan AD ni, kita tahu dia berserenjang. Jadi kita tahu kecerunan 1 darab kecerunan 2 dia sama dengan -1. Jadi kita kasih masuk 1/2 darab MAD sama dengan -1. Dapatlah
kecurunan garis AD itu sama dengan negatif 2. Jadi kita cari dia punya nilai C. Kita guna cara titik A ni dalam persamaan garis lurus. 6 sama dengan negatif 2 darab 1 tambah C. Dapatlah C sama dengan 8. Jadi kita tahulah garis lurus dia Y sama dengan negatif 2X tambah 8. Ini dia punya M dan ini dia punya C. Okey, untuk soalan B, dia minta koordinat D. Jadi kita tengok. Dari sini kita ada sudah persamaan garis lurus AD. Kita ada persamaan garis lurus CD. Jadi dia bersilang, kita boleh kasih sama dia punya Y. Jadi dari persamaan ni kita dapat dia punya Y sama dengan 7 per 2X tolak 39 per 2. Jadi kita kasih sama dia punya Y. Masukkan Y ini dalam Y ini untuk cari X. Jadi dapatlah X sama dengan 5. Okey, untuk cari Y kita kasih masuk balik X tu dalam mana-mana persamaan. Kita guna persamaan yang ini. Dapatlah Y sama dengan negatif 2. Jadi kita tahu koordinat D ialah 5 dan negatif 2. Ini dia punya X, ini dia punya Y. Okey, untuk soalan C, dia bagi tahu koordinat C. Okey, untuk soalan C, dia minta koordinat C. Jika luas sisi 4 ABCD adalah 30 unit. Jadi ini dia punya luas. Dia sudah kasih tahu luas sisi 4 ni ialah 30 unit persegi. Jadi yang D tadi kita sudah jumpa. Jadi untuk cari C, kita buat je rumus cari luas sama dengan 1 per 2 modulus. Lepas tu masukkan titik-titik yang kena bagi. Jadi kita anggap je titik sini sebagai X dan Y. Dan jangan lupa apa yang titik kita letak di depan, kita guna balik di belakang. Okey, lepas tu kita darabkan. Ini darab ini, tambah ini darab ini, tambah ini darab ini, tambah ini darab ini. Tolak. Ini darab ini, tambah ini darab ini, tambah ini darab ini, tambah ini darab ini. Dapatlah kasih selesai 10 tolak 10X. Jadi kita kasih pindah dulu ini pergi sini. Dapatlah sini 60 sama dengan modulus 10 tolak 10X. Dan nilai X dia kita kasih buat persamaan 60 sama dengan 10 tolak 10X. Jadi untuk persamaan ni kita dapat X sama dengan 5. Okey, untuk persamaan seterusnya 60 sama dengan negatif 10 tambah 10X. Jadi dapatlah X di sini sama dengan 7. Okey, lepas tu macam mana kita mau tahu yang titik sini X dia yang mana satu, 5 atau yang 7 ni? Kita tengok di sini dalam gambar aja. Titik B ni X dia sudah sama dengan 5. Jadi kita tahulah yang sini X dia bukan 5, mesti 7. Yang satu lagi. Jadi ini bukan X dia. Kita guna X sama dengan 7. So carilah nilai Y. Dapatlah Y sama dengan 5. Jadi kita tahu dia punya X dan Y. Kita tahu koordinat C dia sama dengan 7 dan 5. Okey, untuk soalan 15, dia bagi sebuah gambar raja yang menunjukkan seseorang pemain bola sepak membuat lontaran ke dalam dari luar padang bola sepak. Jadi dia bagi fungsi hash X sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 1/5 mewakili ketinggian. Jadi dia punya tinggi S hash lah dalam meter. Untuk soalan A, dia minta tinggi awal apabila bola itu dilontar. Maksudnya tinggi awal
kita anggap dia punya X sama dengan 0. Jadi kita masukkan je X sama dengan 0 ke dalam persamaan yang ini, dapatlah nilai hash dia sama dengan 1.5 meter. Sebab ini sudah kosong, tinggallah ini. Jadi untuk B, dia minta tinggi maksimum bola itu dilontar. Jadi tinggi maksimum ni kita guna rumus titik maksimum, yaitu negatif P per 2E. Jadi kita kasih masuk dari persamaan ni, dia punya E negatif 1, dia punya B 4, dia punya C 1.5. Jadi kita tulis negatif 4 per 2 negatif 1 dalam kurangan, dapatlah 2. Jadi 2 ni dia punya X titik maksimum. Kita masukkan nilai X yang itu ke dalam persamaan ini juga untuk dapat dia punya tinggi maksimum. Jadi dapatlah 11 per 2 ataupun 5.5 meter. Okey, untuk soalan C, dia minta jarak bola dari tepi padang apabila ia jatuh ke permukaan padang. Maksudnya dia jatuh tidak sudah ketinggian. Jadi kita anggap dia punya hash sama dengan 0. Jadi kita anggap yang ini ni sama dengan 0. Kita boleh buat persamaan kuadratik macam biasa, negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 1.5 sama dengan 0. Tekan kalkulator, kita dapat macam ni kan. Jadi kita buat guna rumus X sama dengan negatif B plus minus punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 AC per 2E. Jadi kita kasih masuk nilai yang kita dapat dari sini ke dalam rumus, dapatlah dari kalkulator X sama dengan 4.345 dan nilai yang ini negatif dia, tapi kita pilih yang positif. Jadi ini dia punya last answer.